Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini kita akan berbicara tentang zakat urud at-tijarah. Iaitulah harta urud barang perniagaan. Urud ni barang perniagaan. Urud barang tijarah perniagaan. Jadi tarikh je. Urud tijarah ialah kullu sil'atin yutajiru fiha al-insan. Jadi sebab dia tidak kata ta'rif, maka dekat sini sepatutnya lah kalau keluar soalan mal murad saja. Mal murad. Sepatutnya, tapi tu tak tahulah, terpulang kepada pembina soalan. Ma al murad, apa yang dikehendaki. Jadi apabila soalan dikata mal murad, kita bolehlah bagi apa-apa takrif ataupun boleh buat ayat sendiri untuk menerangkan maksud sesuatu yang ditanya tu dah. Yang penting poin dia ada. Yang penting ada perkataan sil'ah, ada perkataan yutajiru. Sil'ah yutajiru fiha al-insan, semua apa yang diperniagakan. Okey. Apa-apa yang diperniagakan jual belian. Tapi kalau dia tanam ubi, dia tanam pokok durian, kemudian dia jual, itu macam mana tu? Itu yabi'u, bukan yutajiru. Yutajiru ni mesti ada beli jual. Tajara yutajiru, dia beli, dia jual. Ingat, kalau dia petik dekat belakang rumah, kat kebun dia jual, itu yabi'u. Dia bukan termasuk dalam erti kata yutajiru. Tijarah kan, tijarah ni mesti ada beli jual. Barang tu dia beli untuk dijual, baru nama tijarah. Jadi sil'ah ni apa-apa je sil'ah. Sil'ah barang, berbentuk barang. Benda ke, binatang ke, tumbuhan ke. Okey. Terkeluar ada perkataan sil'ah ni kalau manfaah. Manfaah bukan sil'ah. Dia beli, dia sewa sewa kereta, kemudian dia buat kereta sewa. Itu bukan tijarah tu. Tidak masuklah dalam arti kata tijarah. Menurut istilah bahasa Arab lah. Tapi kalau bahasa Melayu tu semua boleh. Okey, jadi kita tak pakai bahasa Melayu, kita pakai bahasa Arabnya maksud. Dalil kepada masyru'iyatu zakat urud at-tijarah, barang. Urud ni barang, sil'ah. Dia bukan manfaat ingat. Barang yang diperniagakan. Tijarah ni automatik kita ingat beli jual. Bukannya ambil kat belakang rumah, ambil kat kebun, jual, bukan. Dia mesti beli daripada seseorang atau satu pihak dan dia jual. Memang dia beli untuk dijual. Kalau beli untuk makan, untuk pakai, itu bukan tijarah. Ataupun dia ambil daripada kebun dia, ataupun dia buat parang, dia buat kenderaan sendiri, kan. Dia buat apa benda sendiri, hasil pertukangan dia tu, craft dia tu, dia jual, itu pun bukan tijarah. Sebab dia tak beli. Dia beli barang keperluan asas sahaja, tapi lepas tu dia tukang, dia jual. Artinya dia bukan jual barang kayu, besi, bukan tu. Dia jual barang dah siap. Maka itu bukan tijarah. Itu baik. Faham? Itu tak masuk dalam arti kata beli jual. Beli jual. Beli dulu dengan tujuan untuk dijual benda tu. Bukan beli barang mentah, dia buat, tukang, dia jual, itu bukan tijarah. Faham konsep? Dalil daripada kitab, kalau Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, seperti mana dalil di atas zakat emas dan perak tu kan. Anfiqu, keluarkanlah zakat daripada apa yang baik daripada usaha kamu. Jadi ma kasabtum ni daripada perniagaan dan daripada penternakan, kan. Okey.
Daripada sunnah An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu berkata, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah perintahkan kepada kami an nakhruja as-sadaqah, agar mengeluarkan sedekah iaitu zakat, minal ladzi nu'iddu lil bai', apa yang kami sediakan untuk dijual. Nu'iddu di sini memanglah dari segi bahasanya kami sediakan, tapi menurut uruf orang Arab, nu'iddu di sini yang kami nashtari, kami beli, yang kami sediakan, sebab uruf orang Arab Quraisy di Mekah sana tu, zaman Nabi dulu tu memang hidup dia berniaga. Kalau dia tukang-tukang tu nak tasibu kan, kalau kami sediakan artinya kami beli barang siap dan jual, itu na'idu. Wallahu ta'ala alam kan. Apa saja yang kami beli barang siap untuk kami jual, faham betul-betul. Kalau tidak nanti kita banyak benda nak dihafal. Dah faham macam tu, jadi kita pun dapat gambaran dan kuranglah benda yang nak dihafal lagi sebab kita faham. Jadi ajma' ulama ala masyru'ati zakat urud tijarah. Sepakat ulama lah, ijma' lah, urud tijarah tu wajib zakat, ada disyariatkan dalam Islam. Taib syurut wujub zakat urud al-tijarah. Syarat wajibnya zakat barang perniagaan. Urud barang perniagaan, barang yang diperniagakan. Mestilah dia tu barang, bukannya khidmat ataupun bukan manfaat. Tijarah ni seperti yang kita tahu tadi, konsep dia apa? Beli untuk dijual. Jadi industri pembuatan itu tidak kena zakat tijarah lah, sebab dia buat, contoh buat kereta ke, buat produk-produk apalah, asalkan dia membuat produk dan dijual, itu bukan tijarah, tapi zakat dia ialah zakat pendapatan. Baik. Syarat wujud zakat urud tijarah, pertama sekali milku al-ardi bi'aqdin fihi awal. Milkul ard, memiliki barang tu mestilah dia ada akad untuk akad yang ada iwad, artinya dia memiliki barang tu mesti beli, senang cerita, mesti beli. Dalam banyak kan, dia mesti ada akad fihi iwad, yang ada jual beli. Bukannya dia memiliki barang tu secara hadiah, tak ada iwad kan, secara hibah. Jadi itu kalau dijual maka tidak dimasukkan dalam kiraan nisab urud tijarah lah. Dia mesti yang dimasuk dalam perkiraan urud tijarah tu sampai haul dia tu berapa jumlah nak dibayar zakat. Jadi perkiraan tu mestilah pada barang-barang yang dimiliki secara beli, yang dimiliki secara pemberian, secara pertukangan, secara pertanian, dia tanam sendiri kan, milik sendiri, buat sendiri, itu semua tak masuk dalam syarat urud tijarah. Dia mestilah memiliki barang tu secara dia beli dengan menggunakan akad fihi iwad ni, artinya dia beli ya. Okey. Yang keduanya niat al-mutajarah inda at-tamalluk. Masa dia memiliki barang tu mestilah dia dengan niat untuk mutajarah, untuk dijual, untuk diperniagakan. Dia masa dapat benda tu, dia mesti berniat untuk dijual lah, untuk diperniagakan, bukan untuk disimpan, bukan untuk digunakan sebagai servis. Dibeli kereta, kemudiannya dia gunakan untuk
kereta sewa kan, kereta sewa. Jadi keuntungan daripada sewa tu tak boleh dia ambil kira sebagai apa tu sebahagian daripada yang nak bayar zakat urut tijarah. Walaupun dia meniaga kereta sewa, tapi hasil keuntungan tu tak boleh diambil kira untuk kita masukkan ke dalam nisab urut tijarah. Kan, dia mesti beli kereta jual kereta, beli kereta jual kereta, kereta second, kereta baru tak penting, yang penting beli kereta jual kereta. Beli apa tu barang runcit, jual barang runcit, beli sayur, jual sayur. Yang penting dia urut tijarah, beli untuk dijual, beli untuk dijual. Contoh gitu. Beli beras, jual nasi lemak. Macam mana tu? Tak kena, sebab dia buat sendiri nasi lemak tu, dan dia jual tu bukannya jual beras, dia beli beras, dia jual nasi lemak. Dia bukan beli nasi lemak jual nasi lemak, tapi kalau dia beli nasi lemak jual nasi lemak, dia perai kan, dia beli nasi lemak orang lepas tu dia jual kan, dia hanya perai. Itu kena kan. Kalau misalnya dia berniaga restoran atau kantin don makan sebagainya, dia ambil kontrak je. Dia ambil kontrak daripada orang, dia ambil supply, dia menjadi supply. Dia ambil di kontrak dengan supplier, ambil barang tu dan dia servis. Jadi beli jual kan. Letak dekat kaunter dia, letak dekat premis dia. Jadi orang beli. Jadi dia hanya servis untuk menjual saja, maka itu kena zakat tijarah. Tapi kalau dia sendiri yang ambil kontrak untuk buat nasi lemak dan menjadi supplier, dia buat dan supply kepada orang tengah ataupun kepada peniaga, maka itu tak kena zakat tijarah. Sebab apa? Dia buat benda tu kan, dia jual, maka zakat dia zakat pendapatan, bukan zakat tijarah. Okey, peniaga kantin, tengoklah, kalau barang dia tu dia buat, dia masak sendiri, maka tak kena lah. Kalau dia ambil barang orang kemudian dia tolong jualkan, kena. Orang kata kalau macam tu supplier ni kadang untung lebih tapi tak kena zakat. Orang yang meniaga ambil servis tukang jual ni kadang untung, kadang tak untung. Contohnya orang jual durian kan, kalau dia beli kat orang durian, dia jual, kadang-kadang tu kalau musim tengah banyak tu kan, dia ambil dah mahal lah. Nak sekarang ni jual, beli pakai kilo, jual pakai kilo. Jadi katalah dia beli tu sekilo musangking RM20, dia jual RM40, contoh kan. Jadi dia terpaksa jual, oleh kerana dia untung separuh. Kalau dia beli tu 1,000 kilo, 1 tan, maka dia terpaksa jual 500 kilo dulu, baru dia dapat balik modal. 500 kilo separuh baru dia boleh balik modal. Tapi nak menjualkan separuh tu macam-macam berlaku. Durian tu rosak lah, durian tu pecah lah, durian tu muda, lokoh, berulat, macam-macam kan. Jadi katalah tolak 10% sehingga 20% durian rosak. Jadi automatik jual separuh baru dapat balik modal. Tolak lagi katalah 10%, jadi 60% baru balik modal. Jadi untung dia ialah pada 40% saja. Kemudiannya kalau tak laku lagi, katalah sampai ke 70% dia jual baru balik modal, dah tolak durian rosak. Jadi 30% lah untung dia. 30% untung dia. Laku tak laku situlah. Dan ramai dengan ceritanya, kalau dia tak berjaya menjual sampai 70%, maka dia rugi. Bukan senang nak habiskan 70% kan, kalau musim durian banyak. Kalau durian sikit, kemudian durian dia berkualiti, mungkinlah laku. Tapi kalau durian kampung biasa ni kan,
Orang beli sekali, orang tengok dah tak bermaya, dah pecah-pecah, dah apa lama kan. Dah jadi macam dia yang terpoyak biasanya. Sekarang separuh sampai tak habis kan. Bila separuh tak habis, maka susahlah dia nak untung. Itu yang ramai orang jual durian tu dia tak untung lah. Sebab masalah tu dia bila tak habis jual, memang dia risiko. Jadi macam mana orang yang banyak risiko macam tu dia kena zakat, sedangkan orang yang supply barang dia untung banyak tak kena zakat? Jadi masing-masing ada zakat dia kan. Orang jual tu tadi tu dia zakat urut tijarah dalam tempoh setahun kan. Kalau dia macam durian tu musim memang tak kena zakat, tapi kalau dalam setahun tu dia main jual itu, jual ni, jual tu ini, maka dihimpunkan keuntungan dia dalam masa setahun tu, maka berapa jumlah dia, itulah kena zakat. Musim durian jual durian, lepas tu jual cepedak, lepas tu jual ubi, lepas tu jual pisang, jual sayur, jual ikan. Jadi perniagaan dia tu dihimpun setahun, dijumlah berapa duit baki pada hujung tahun, duit baki pada hujung tahun, jumlah tu dah yang akan dikeluarkan zakat. Okay? Kalau tak ada hujung tahun, tengok duit dia adalah simpan 10,000 daripada keuntungan, 10,000 belum sampai nisab, belum kena zakat lagi. Zakatnya ialah 85 gram emas kan. Berapa? Tapi dekat-dekat 20,000 lah sekarang ni, emas dah mahal. Dekat-dekat 20,000. Jadi kalau seadanya keuntungan jualan tu, hasil perniagaan tu memang dekat-dekat 20,000, baru dia kena zakat. Kalau campur duit simpan, campur duit untung, campur semua tu, baru dekat nak 20,000, tu tak kena zakat. Sebab duit tu campur. Kena asingkan betul duit untung betul kan, duit untung betul. Untung daripada perniagaan. Kalau berniaga kereta sewa campur dengan duit jual ikan, 20,000, tak kena juga kan, sebab kereta sewa tu tak kena zakat. Dia kena zakat wang simpanan. Wang simpanan tu kena juga, tapi bukan zakat perniagaan. Okey. Syarat yang ketiganya adalah hawalan al-haul. Haul ni 1 tahun, hawalan ni genap 1 tahun. Dia simpan kan, macam tu tadi macam cerita kita tadi tu. Cukup 1 tahun barulah kita kira pada barang yang kena jual tadi sahaja kan. Barang yang dia beli dan dijual balik, itu saja. Manakala duit simpanan daripada perniagaan kereta sewa, apa tu, pendapatan lain, semua tu jangan dicampur. Kalau campur nanti jadi dah susah kira. Tak boleh campur. Okey. Yang ketiga, keempatnya kamalun nisab, iaitu nisab dia apa? Nisab emas 85 gram. Berapa harga dia? Ataupun fiddah perak kan, 672 gram kan. Jadi kena tengok balik lah, tengok buka search Google dan tengok tanya JAKIM ke ataupun badan berautoriti untuk menentukan kadar nisab bagi emas. Kalau emas mahal, lebih kurang dekat-dekat 20,000 lah. Mungkin lah. Dulu paling rendah 11,000 lebih. Masa emas murah kan, 11,000 lebih. 85 gram. Okey, begitulah. Kita nak tahu berapa kadar zakatnya tu. Berapa nisab zakatnya tu. Kemudian kadar zakatnya ialah 2.5% daripada keuntungan perniagaan kita tu yang disimpan dalam tempoh setahun. Kalau dia turun naik kan, katalah kadar zakatnya dah 20,000 kan, ni 20,000, 20, kita padam balik lah. Kadar zakatnya ialah nisabnya ialah 20k, 20,000 kan. Kata contoh kan. Okey. Jadi dia punya perniagaan dia turun naik. Graf ni macam tu lah. Ni 20,000, 20k 20k. Jadi dia punya perniagaan tu
macam tu. Dia naik turun, naik turun, naik, kan. Jadi yang naik melebihi 20,000 ni dah mula kira, tapi masalahnya sampai sebulan dia turun balik. Jadi yang tempoh ni kata 1 bulan kan, 1 bulan ni batal. Lepas tu dia naik balik, mula kira balik. Tengok 2 bulan, yang 2 bulan ni dia turun balik. Jadi yang 2 bulan ni batal, yang 1 bulan ni batal. Lepas tu dia naik balik, mula kira balik. Lalu naik. Berapa lama tu? Sampai 1 tahun. Dia naik sampai 1 tahun kan. Lepas tu dia turun naik di atas parah 20,000. Jadi berapa zakat dia? Pada last 1 tahun, kira berapa dekat sini. Yang last ni ada kira. Yang last ni yang dikira kan. Yang last tu ada kira. Macam nampak tak tadi? Kata kadarnya 20,000 kat sini. 20k. Jadi mula daripada sikit dulu dia untung, naik, yang turun balik. Yang turun ni dia membatalkan semua, yang untung-untung ni semua batal. Untung ni batal, dia tak payah kira. Dia mula start kira, dia turun naik. Semua yang di atas parah 20,000 ni aja dikira. Last sekali berapa? Dalam 1 tahun, ni last sekali. Dikira dekat sini. Yang turun naik tu, itu biasa berniaga turun naik. Tapi kadar zakatnya ialah dikira pada yang 1 tahun. Yang di atas 20,000 kan. Kalau kebetulan dalam 1 tahun tu ngam-ngam lah dia pada 20,000, maka 20,000. Ngam-ngam 20,000 pada nisab kan. Begitulah. Boleh? Allah Ta'ala alam.